Alright, saya dah mula rekod. Jadi kalau awak perlukan rujukan, awak boleh lihat nantilah saya upload kat YouTube. Semua penyelesaian-penyelesaian ni. Baik, kita tengok soalan. Yang pertama, selesaikan persamaan serentak berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan, pergantian atau perwakilan graf. Baik, logik dia macam ni. Benda ni satu linear, satu tak linear. Tajuk kan cakap macam tu. Satu linear, satu tak linear. Ini linear. Ini tak linear. Apa maksud tak linear tu? Tak linear tu graf awak mungkin macam ni. Graf awak mungkin macam ni ataupun macam ni. Ataupun tak straight lah. Linear ni maksudnya straight. Okey, itu je. Jadi, sebenarnya bila kita lukis graf, kan? Bila kita lukis graf, satu garis macam tu, satu lagi buat macam tu, katalah kuadratik, dia akan menghasilkan persilangan di sini. Nampak ni, ni sini satu ni. Jadi titik ni yang kita nak cari ni. Titik tu lah kita nak cari. Nilai X. Okey. Penyelesaian dia yang bersilang tu. Okey. Jadi, cara nak buat dia ada tiga ni. Satu, kaedah penghapusan. Kita hapuskan satu-satu macam kita buat hari tu. Ataupun kita pergantian. Ataupun perwakilan graf. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengar ni baik-baik, saya nak beritahu awak. Hari ni saya akan mengajar awak satu kaedah saja, satu pergantian. Bukan satu kaedah, satu lagi perwakilan graf. Tapi perwakilan graf ni saya pakai apps. Saya akan ajar awak pakai apps. Maksudnya saya tunjuk kat awak pakai apps saja. Okey. Kaedah penghapusan saya tak tunjuk. Okey. Jadi kita hapuskan, kita tak tunjuk. Sebab soalan ini dia takkan minta awak pilih ataupun dia sebut mana-mana lah. Jadi dia kita boleh, asalkan kita boleh tunjuk satu lah. Jadi yang paling praktikal dalam soalan ni sebenarnya adalah pergantian lah, kaedah pergantian. Okey, yang kita guna secara meluas pergantian. Jadi sebenarnya soalan ini boleh dibuat dengan menggunakan kaedah penghapusan, dia agak sukar sikit nanti. Kalau dan satu lagi bukan susah. Saya boleh juga ajar, tapi saya kalau boleh tak nak banyak kan, masuk banyak-banyak benda kat awak lagi, awak blur kan, mana satu nak pakai. Sebab akhirnya kita nak jawapan X tu apa. Jadi awak sebenarnya pakai satu kaedah pun dah okey. Jadi saya rasa baik saya ajar satu saja secara mendalam, dan awak belajar satu dan awak dah teruskan dengan satu kaedah dan awak dapat sebab matlamat dia nak dapatkan jawapan. Okey. Perwakilan graf pun boleh. Awak boleh tengok, saya kata boleh tengok buku teks, dia tunjuk semua tiga-tiga kaedah. Awak boleh pilih lah. Tapi macam saya kata tadi, akhirnya kita nak jawapan saja. Okey, jadi untuk perwakilan graf, saya gunakan desmos.com tu, saya akan masuk je nilai-nilai ini dan dapatkan jawapan. Okey, jadi perwakilan graf ni awak tak boleh guna dalam exam lah. Sebab awak tak boleh pakai apps. Tapi awak kena lukis graf. Jadi dia sebenarnya kalau panjang cerita dia, awak nak kena lukis graf, awak kena plot titik pula. Kan? Awak kena plot titik satu-satu dan betul plot, betul awak buat dan awak lihat titik mana tu bersilang di mana, tengok dekat graf. Okey, jadi saya akan tunjuk tu secara grafik menggunakan apps. Okey, baik. Kita mula hari ini dengan satu kaedah, iaitu kaedah yang dipanggil kaedah penggantian. Okey. Baik. Macam kita buat hari itu, kita akan labelkan soalan A ni, kita ada 2x tolak y sama dengan 7. Kita akan labelkan dia sebagai nombor 1. Okey, y square tolak x dan kurungan x tambah y sama dengan 11 pula, saya akan label dia sebagai nombor 2. Okey. Awak kena faham beberapa perkara. Bahawa pergantian ini kita mesti masukkan ni ke dalam ini. Kita nak masukkan persamaan linear ke dalam tidak linear. Okey, selalunya kita buat begitu supaya dia mudah. Okay, kita jangan susahkan hidup kita dengan buat yang linear, tak linear, masuk dalam linear. Susah. Okey, bukan kata tak boleh jawab, boleh, tapi itu akan menyusahkan awak. Dia akan jadi, awak punya persamaan tu jadi serabut apa semua, jadi makin susah. Dan macam saya kata tadi, saya tak mau susah-susah. Kita nak yang paling mudah boleh dapat jawapan. Untuk mengetahui awak, soalan macam ini keluar setiap tahun dalam SPM. Kertas 2. Sepanjang
saya lihatlah kertas soalan SPM kertas 2. Ini adalah soalan, selalunya soalan nombor 1. Nombor 1 tu soalan, ni soalan dia. Okay. Memang semua orang buat kaedah pergantian. Okay. Cumanya dalam KSSM dia kenalkan kaedah penghapusan dan perwakilan graf. Tapi saya masih lihat kepada kita mesti mantapkan kaedah pergantian. Okay. Sebab dia boleh dapat jawapan dengan lebih ni. Sebab kaedah pergantian ni dia boleh dapat markah dia, dapat banyak markah dengan step yang betul lah. Okey, baik. Pertama tadi saya kata nombor ni label nombor 1, ni nombor 2. Okey, dari 1, oleh kerana kita nak masukkan nilai nombor 1 ni ke dalam 2, kita kena jadikan X atau Y jadi uh, perkara rumus. Okey, ataupun cakap kampung senang je. Kita nak X je ataupun kita nak Y je sama dengan, barulah kita masuk X sama dengan apa ni dalam ni, ataupun Y sama dengan apa dalam ni. Boleh faham tu? Okey tu. Layan saya supaya saya tahu awak ada. Okey. Okey. Jadi kan, apa yang saya nak buat sekarang adalah saya lihat saya ada persamaan kat sini, ada dari, saya tulis ni lah, dari 1 2x tolak y sama dengan 7. Oleh kerana saya tengok Y tu memang dah single, duduk seorang-seorang, single kan. Saya dah kata dah couple, kita jangan kacau. Single kita boleh kacau. Jadi single kita boleh kacau. Maksudnya single dah memang single, kita pindah jalan yang lain. Okey? Jangan kita ambil 2X tu jadi perkara, nanti dia akan jadi pecahan. Contoh kalau saya tunjuk dua-dua kaedah. Kalau saya buat Y ataupun kalau saya buat X, sebab dia buat 2X kan. Jadi 7 tolak Y pergi sana jadi tambah Y. Lepas tu, yang ni X sama dengan 7 tambah Y bahagi 2. Okey, ini satu. Satu lagi, okey, satu lagi saya boleh buat uh, 2X tolak 7 sama dengan Y pergi besar, dia pasti Y. Ataupun Y sama dengan 2X tolak 7. Okey, saya dah cakap tadi, kita jangan susahkan hidup kita. Awak nak pilih X kan, awak nak pilih Y? Y. Awak nak pilih X kan pilih Y? Okey, sebenarnya untuk pengetahuan awak, kita boleh pilih duduk mana-mana, dapat jawapan sama saja. Tetapi macam saya kata tadi, kita tak nak menyusahkan hidup kita. Okey, hidup kita ni kalau boleh nak mudah-mudahkan je. Jadi Y tu, 2X tolak 7 yang paling mudah sebab dia sebaris. Okey, jadi kita pilihlah Y. Jadi tak perlu pilih ni. Tapi kalau awak nak pilih X pun boleh ha. Awak jangan kata tak boleh pula, boleh. Okey, awak akan boleh buat. Tapi dia jadi jalan kerja dia agak complicated lah sebab dia bahagi apa semua. Tapi kalau awak selesaikan, insya-Allah dapat jawapan yang sama. Okey, cumanya saya bagi tahu tadi kita perlu memilih jalan yang mudah. Okey, kita ambil Y sama dengan. Jadi saya dengan ini dengan bangganya memadam yang ini. Okey, saya padam yang itu, saya dapat Y sama dengan 2X tolak 7. Jadi sekarang, yang ini akan jadi nombor 3. Okey, nombor 3. Boleh Jadi sekejap. So Y sama dengan 2X tolak 7. So sini akan jadi nombor 3. Nombor 3. Okey, baik. Setakat ni okey Okey. So, saya sekarang ni gantikan 3 ke dalam mana? Nak masuk mana ke dalam? Satu. Satu tak betul. Sebab satu adalah diri dia sendiri. Betul ke? Dua. Ingat tak saya pernah cakap sebelum ni, kita jangan masukkan dalam diri dia sendiri. Sebenarnya 3 ni datang dari 1, Pak ni. Dari 1 dia jadi 3.
Jadi kita janganlah masuk ke dalam satu balik. Okey, kita masuk ke dalam dua. Okey, maknanya kita gantikan yang kita dapat tu 3 ke dalam 2 kerana 2 tu orang lain. Okey, benda lain. Yang tu tak boleh masuk dalam benda yang sama. Alright. Sekarang ini saya masukkan je lah. Maknanya Y tu saya tulis jadi 2. Alamak, terbaiknya. Okey, jadi saya tulis ini 2X tolak 7. Sekejap lah, saya nak bagi dia tak tebal sangat. Sudah. Masa kali lain pula. 2X tolak 7 kuasa 2 tolak X. X tambah. Okey, Y tu adalah yang ni. 2X tolak 7 sama dengan 11. Saya nak tanya awak faham tak saya buat apa sekarang? Cuba perhati dulu. Awak faham tak saya buat apa? Tak. Tak faham? Cakap tu terang, saya akan ulang balik. Faham tak saya buat apa? Saya cakap lah, faham atau tak faham? Kalau tak faham, saya patah balik. Faham. Faham betul? Faham? Betul-betul faham. Faham. Tak faham cakap tak faham lah. Saya ulang balik. Jangan malu-malu. Kan orang nampak awak pun. Ada orang cakap tak faham tu. Hashri. Okey, tak apa. Kita layan Hashri sekejap. Okey, yang lain tengok sekejap. Masukkan 3 ke dalam 2 tu maknanya yang ini. Sekarang ni Y square kan? Ni Y square. Y ni Y square. Jadi, oleh sebab kita dah ada nilai Y tu adalah nilai ini. Okey. 2X tolak 7. Jadi, saya ganti Y tu dengan 2X tolak 7. Sebab itulah ini masuk sini. 2X tolak 7. Faham tak, Sri? Okey. Jadi, semua nilai Y saya ganti dengan 2X tolak 7. Itu je. Yang lain sama. Yang mana X, saya tetap X. Yang mana 11, tetap 11. Y saja saya ganti dengan 2X tolak 7. Okey dah, Sri eh? Okey. Okey, bagus. Jadi, kerja kita sekarang adalah untuk menyelesaikan persamaan ini menggunakan kaedah algebra. Jadi, macam saya pernah ajar awak, kita kembang yang ni, kita kembanglah dulu. Awak kembang manual, maksudnya kalau yang ni kita kembang manual 2X tolak 7, 2X tolak 7, kembang. Kita kembang manual. Tapi, saya harap Pak Saintis tak ada lah yang buat manual lagi kan. Kita ni dah level Pak Saintis ni bukan level tu dah kan. Jadi Pak Saintis kena buat macam ni. Kita kembang macam ni. 2X ni kita kuasa 2. Jadi 4X kuasa 2. Okey. Boleh Boleh faham tu? Boleh. 4X kuasa 2. Untuk dapatkan nilai tengah, awak ambil 2 darab 7. Darab bukan 7, darab negatif 7. Darab negatif 7 darab 2X. Darab semua. So, awak dapat apa? So, awak dapat apa? Negatif 14. 4X square tolak 14 kali 2 kak. 2 kali 7, 2 kali negatif 7, negatif 14. Negatif 14 kali 2, negatif 28X. Betul ke? Okey, lepas tu awak ambil. Tadi awak kuasa, untuk dapat yang depan, awak kuasa yang depan ni. Untuk dapat yang tengah, awak darab semua. Yang bulat-bulat ni, awak darab semua. Untuk dapat yang belah belakang, awak kuasa 2 kan yang belah belakang. Yang ini.
Kuasa 2 yang ni. Negatif 7 kuasa 2 dapat apa? Positif 49. Okey. Lepas tu yang ini awak kembang saja. Kembang je. So awak akan dapat negatif x square tolak 2x square tambah 7x sama dengan 11. Okey ke? Boleh selesai tak yang ni? Okey. Kerja Boleh. kita kerja kita sekarang adalah kita nak bagi dia jadi bentuk am. Okey, bentuk am. Awak faham saya cakap apa bentuk am tu apa? Awak tahu tak bentuk am tu apa? General form of function quadratic. Maksudnya quadratic function punya ni. Apa macam mana? Nak kena ada kuasa 2. Okey. Kita tengok kuasa 2 kat sini. 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 Semua ada kuasa 2. 4x kuasa 2 tolak x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2 dapat apa? X kuasa Kuasa 2. 2. Oh ya, yeah, very good. Saya rasa terharu lah. So, x square. Tengok yang x pula. X yang ini. Negatif 28x tambah 7x. Dapat apa? Negatif 28 tambah 7. Negatif 21X. Yes, negatif. Alamak. Negatif 21x. Very good. Semua saya dah garis dah. Kita tengok yang nombor pula. Okey, tengok yang nombor pula. Yang ada kat sini 49 dengan 11. 49 tolak 11. Dapat apa? 38. Ya. Positif 38. Kenapa kita tolak 11? Sebab 11 masuk dalam jadi tolak. 11 ke kiri kan. Jadi 49 tolak 11 dapat 38. Sama dengan kosong. Okey. Jadi kita dah pun tukar ke bentuk am. Okay, so saya ulang balik jalan kerja dia. First kali, kita label 1 dengan 2. Lepas tu, kita ambil nombor 1 tu, sebab dia yang linear, kita jadikan dia satu pun boleh ubah. X atau Y, pilih yang mana mudah. Masuk dalam 2. Okay, tak semestinya kadang-kadang dia bagi 2 yang linear. Macam kes ni 1 yang linear. Jadi, 1 masuk dalam 2. Kadang-kadang, kalau yang linear tu 2, 2 lah masuk dalam 1. Macam itulah. Okay. So awak kena lihat lah. Yang awak kena pasti linear tak linear tu. Selalunya yang linear yang tak ada kuasa 2 lah. Okay, baik. Selalunya macam tu. Lepas tu bila kita dah buat persamaan, kita masuk ke dalam persamaan yang tak linear tu. Lepas tu kita selesaikan sampai kita dapat satu persamaan am. Okay. Sebab kita belajar sebelum ni, kita dah sampai nak dapat nilai X, kita ada beberapa kaedah. Yang pertama, nak dapatkan nilai X ni kita boleh guna apa tu? Penyempurnaan kuasa 2. Tapi tak payahlah pakai penyempurnaan kuasa 2 tu. Awak boleh dapat nilai X tapi menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Tak perlu. Kita juga boleh guna kaedah faktor. Yang paling senang lah faktor. Dan kita boleh guna kaedah rumus. Baik. Tapi saya ajar awak guna kaedah apa? Calculator. Ya. Calculator. Baik, dengar sini baik-baik. Ini rahsia ni. Tolong bagi perhatian kepada yang ada sekarang. Ada 10 orang ni. 10 orang, 15 tolak 2. Ada 13 orang. Dengar ni baik-baik. Yang tak datang mungkin tak tahu. Ini rahsia. Tapi kalau awak tengok YouTube ni balik, tak ada rahsia lah. Tapi ni rahsia. Baik. Awak dapat ni, bentuk am ni, awak guna kalkulator. Awak dapatkan nilai A. Awak bukan dapatkan nilai A, awak masukkan nilai A. Okey, kita tulis ni. A apa? 1. B awak apa? Negatif 21. C awak dapat apa? 38. Awak masukkan dalam kalkulator. Okey, masukkan sekarang. Masukkan sekarang. Dapat apa?
Dapat dah nilai apa? X. Senyap je semua ni. Tak ada yang type kot. Nak tengok. Tak ada pun. Cakap lah. 19 dengan 2. 19 dengan 2. Siapa cakap tu? Merah? Mak. Ha. Terima kasih Merah. Okey, sebab ada cakap-cakap kan. Saya suka orang cakap-cakap. Baik, 19 dia bagi tahu saya. Tapi kan awak tak payah tulis A. Nanti jalan kerja awak tak payah tulis ni tau. Tak payah tulis apa tu A apa semua tu tak payah. Untuk soalan ni lah tak payah. Okey. Negatif ke positif 21 ni? Saya dah lupa dah. Negatif. Negatif betul, negatif. Okey. Tadi ada Umairah bagi tahu saya, dia kata X sama dengan 19, satu lagi X sama dengan 2. Okey, kenapa saya lanjak ke bawah sikit? Kenapa? Nak tulis kurungan tu. Ya, baik. Kurungan dia apa dia? Ni X, yang ni pun X. X tolak 19, X tolak 2. Boleh? Boleh. Alright. Seorang je boleh, yang lain tak boleh ke? Boleh. Boleh ya? Boleh. Baik. Dia kan, kalau awak ingatlah kita buat sebelum ni, masa kita buat soalan yang kita belajar tentang rumus tu, saya kata kat awak, kalau kita dapat jawapan dalam nombor bulat, okay, atau pecahan, kita akan buat dia dalam bentuk ini, iaitu bentuk faktor. Tetapi, kalau dia dapat jawapan perpuluhan, contoh dapat 19.597, dapat 2.365, contoh. Boleh tak awak buat bentuk kurungan? Saya sebut banyak kali dalam kelas. Kalau kita dapat perpuluhan, boleh tak kita guna kaedah faktor? Tolong respon. Boleh tak? Jawab je lah. Siapa nak marah awak kalau betul ke salah ke? Jawapan awak salah ke jawapan awak betul ke? Siapa nak marah awak pun? Kan? Tak. Oh, awak kata boleh. Ada yang kata tak. Jadi soalan saya tadi adalah, kalau saya dapat nombor perpuluhan, boleh tak saya guna kaedah pemfaktoran? Jawapannya tak boleh. Okey, kalau awak ingat lagi, saya pernah bagi tahu kat awak dalam kelas, kalau kita dapat perpuluhan, terus kita pakai kaedah apa? Rumus. Rumus. Very good. Awak masukkan nilai rumus tu, awak masukkan nilai A, B, C tu dalam rumus dan dapatkan jawapan yang kita memang dapat dah dalam kalkulator. Okey, kita memang dapat jawapan dah tapi perpuluhan. Okey, jadi kita mesti letak kaedah rumus. Mesti letak rumus, wajib. Kalau awak letak kurungan ni, memang salah. Habis semua markah awak. Dia start daripada situ terus salah yang belakang tu. Semua jawapan semua kira salah. Okey. Jadi tolong dengar cakap saya ulang banyak kali dalam benda ni. Kalau awak dapat jawapan awak daripada kalkulator awak perpuluhan, tolong buat rumus. Hari kita buat satu soalan yang ada rumus, yang menggunakan rumus. Sekarang ni kebetulan jawapan dia adalah 19 dengan 2, jadi tak perlu rumus, hanya perlu letak kaedah faktor. Jadi dapat jawapan X sama 19, X sama dengan 2. Tetapi kita sebenarnya belum siap lagi sebab dia nak titik. Titik, kita tak boleh ambil nilai X saja, kita kena masukkan nilai Y sekali. Kita dapat nilai titik koordinat X dengan Y. Jadi kan awak pergi balik untuk menamatkan dapatkan jawapan akhir. Kita ambil X sama 19 ni masuk ke dalam nombor, sebab kita nak nilai Y kan. Jadi kita masuk nombor 3 lah. Sebab nombor 3 dah ada Y sama dengan nombor 3 tu kan 2X tolak 7. 2X tolak 7. Jadi saya masukkan X sama dengan 19 dulu. Jadi 2 sama dengan 19 tolak 7.
Jadi Y sama dengan berapa? 31. Okey, satu lagi. Y sama dengan 2X tu 7. Tolak 7. Satu lagi saya masuk X sama dengan 2 pula. Jadi Y sama dengan 2. 2 tolak 7. Jadi Y sama dengan 4 tolak 7. Negatif 3. Jadi marker titik dia adalah XY 19, 31. Ini satu titik. Satu lagi titik adalah 2, negatif 3. Ini titik dia. Ni dah jawapan dia. Ni dah titik persilangan dia. Okey, boleh? Jawapan akhir lah ni. Okey tak? Okey. Alamak, okey dia tak berapa macam confident lah. Okey tu? Okey. Okey Okey, boleh. Alright. Baik, dengar ni. Macam ni. Uh, Katalah saya nak tunjuk kat awak benda yang sama, soalan yang sama tapi menggunakan kaedah graf tersebut tadi. Katalah saya masuk dalam ini. Saya sebut dekat awak hari tu dah dalam kelas bahawa saya menggunakan desmos.com. Okey. Ni dia keluar macam ni. Okey. Sekarang ni apa saya buat? Saya type je soalan. Mana soalan? 2x kan? 2x tolak y. 2x tolak y sama dengan 7. Okey. Awak boleh pakai handphone awak ataupun awak punya komputer atau anything lah. Awak boleh Google, awak type je desmos.com. Kalau awak boleh juga download kat Play Store. Ataupun kalau iPhone tu apa benda lah. Kan? Lupa dah saya. Okey, baik. Satu lagi. Y square tolak X dalam kurungan X tambah Y tutup kurungan sama dengan 11. Betul ke? Betul lah kan? Okay, awak nampak tak dekat skrin tu apa yang jadi? Ni lah graf dia. Kalau kita nak lukis ni lah graf dia. Okey, faham? Tadi kan saya dapat jawapan kan? Yang saya kata dia bersilang tu lah jawapan. Jadi kita pergi kat bersilang ni. Kita pergi kat bersilang ni. Saya besarkan bersilangan ni. Awak tengok saya letak ni. Nampak tu? 2 negatif 3. Bukan jawapan kita tadi 2 negatif 3 ada. Ada kan jawapan kita 2 negatif 3? Ada kan? Ada. Dan satu lagi, kita pergi kat satu lagi. Dia bersilang kat mana pula? Oh, atas sana. Kita pergi. Kita kejar dia. Okey. Kita buat lagi satu titik kat sini. Awak tengok keluar titik apa kat situ? 19, 31. Bukan sama dengan jawapan kita ke? Sama. Inilah kaedah graf tadi yang saya kata. Kalau kita nak kena lukis. Jadi menggunakan apps lebih cepat lah. Kan? Nama problem tu dekat Excel tak boleh pakai dah. Dan itu saya kata tadi. Saya akan ajar awak graf menggunakan kaedah pergantian secara mendalam. Supaya awak mahir. Dan boleh guna dalam exam lah. Dan untuk kaedah yang graf-graf ni awak just untuk pengetahuan awak. Apa yang kita buat sebenarnya? Yang kita kira tu untuk apa? Yang kita kira tu sebenarnya untuk kita cari persilangan titik bila graf itu bersilang. Okey, ada dua graf. Satu linear, satu tak linear. Nampak? Yang linear tu yang merah tu, garis straight tu. Itu linear. Yang tak linear yang warna biru. Dia bentuk tak bukan straight. Okey. Sama ada kuadratik, sama ada kubik ataupun anything lah. Graf bersaling. Asalkan dia tak linear. Yang linear ini yang garis-garis lurus. Nampak? Jadi kita boleh nampak jelas yang dia bersilang di situ. Okey ke tak okey setakat ni? Boleh saya teruskan lagi soalan yang seterusnya? Boleh. Okey, sebab saya dapati soalan yang nombor 2 ni kita akan dapat jawapan yang menggunakan sama ya. Faktor saya tak mau buat lah, saya nak pergi ke C ni. Soalan C ni kita kena guna kaedah rumus. Okey.
Baik, dan dia agak susah lah sebab dia ada pecahan macam tu kan. Okey, jadi kita nak tengok soalan yang susah lah sebab matematik tambahan jarang keluar soalan senang ni. Okey, baik. Kita lihat pada soalan ini dulu. Yang pertama kita lihat yang di atas itu adalah apa tu? Yang atas itu adalah soalan bukan soalan. Yang atas itu adalah graf apa? Graf apa? Persamaan ini adalah persamaan apa ni? Soalan linear. Ya, linear. Terima kasih. Jadi kita buat tanda nombor 1. Yang ni kita tanda nombor 2. Tetapi sebelum kita nak buat nombor 1 tu, sebab 1 tu dah memang dah Y dah, betul tak? Y tu dah memang Y dah. Jadi tak payah nak tukar-tukar, betul tak? Tak perlulah kita nak tu ganti apa semua tu. Tapi awak untuk mengetahui awak, dia memang kalau awak ganti je Y ke dalam sini, macam contohlah kan, awak buat jenis 1 per X. Okay, 1 per X tolak 1. Y ni awak ganti 3 tolak X. Sama dengan 2. Awak dah dapat 1 markah dah sebab awak menggunakan kaedah pergantian. Awak masuk terus. Y tu sama dengan 3 tolak X. Okey, tapi kan kalau awak tanya saya lah, saya tak buat macam ni lah, susah. Sebab awak nak darab lagi susah. Jadi kita buat cara senang. Kan kita kata dah, kita suka cara senang. So, apa kita buat dulu? Kita settlekan nombor 2 ni dulu. Kita bagi dia jadi sebaris dulu. Okey, kita bagi dia jadi sebaris. Macam mana? Y tolak X, XY. Ini darab ini darab ini darab ini. Okey, sama dengan 2. Okey, lepas itu ini darab sana. So, dia akan jadi Y tolak X sama dengan 2XY. Dah sebaris dah. Jadi, taklah complicated sangat. Awak nak buat, barulah awak ganti Y tadi. Nombor 1 masuk ke dalam, ini katalah nombor, dah jadi nombor 3. Masuk 1 ke dalam 3. Okey, jadi kita masuk dengan mudah sikit lah kan. Jadi Y tu 3 tolak X. Jadi Y ni saya masuklah 3 tolak X tolak X sama dengan 2 X. Y tu adalah tadi 3 tolak X. Jadi 3 tolak X. Okey, boleh faham tu apa yang saya buat ni? Ada nak tanya kat mana-mana? Ada soalan? Tak ada. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Apa matlamat kita sekarang? Kita nak cari X. Memang kita nak cari X, tapi sebelum sampai ke X tu, sekarang kita nak buat apa? Dari segi step tu. Step pertama kita ganti masuk ke dalam tu, step kedua masuk ke dalam, step ketiga adalah apa? Kembang. Apa matlamat kembang tu? Mendapat bentuk. Untuk Ya, itu saya nak dengar tu. Matlamat kita sekarang adalah nak jadikan dia bentuk arm. Sebab apa? Kan kita nak ganti A, B, C tadi sekali kan. Kalau kita tak buat dia bentuk arm, macam mana awak nak ganti nilai A, B, C dalam kalkulator? Jadi awak mesti jadikan dia dalam bentuk arm, guna kaedah kembang dan sebagainya lah. Okey, macam sekarang ni nampak macam kembang lah. Okey, yang ini saya kembangkan, saya akan dapat 2 kali 3, 6x tolak 2x square. Okey, saya dapat yang itu. Yang ini saya dapat 3 tolak x. Ni tolak x ni dapat 3 tolak 2x. Macam tu. Okey. Lepas itu saya nak jadikan dia sebagai bentuk arm. Saya kena jadikan dia sama dengan kosong. Tolak 2 pergi belah sana jadi 2x square positif. Okey. Lepas tu negatif 2 tolak negatif 6. Jadi negatif 8x tambah 3 sama dengan kosong. Saya dapat macam ni lah. 2x square tambah 3 sama dengan kosong. Jadi saya dapat nilai A saya, nilai B saya, nilai C saya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolong masukkan nilai A, B, C sekarang. Dan dah bagi tahu saya jawapan dia apa.
3.581. Okey. Lagi. 0.418. Kalau boleh bagi okey tu. Kalau boleh bagi 4 titik puluhan kat belakang, tapi kadang-kadang tu kita kena ikut soalan juga. Kita kena ikut soalan. Soalan akan bagi tahu nak berapa titik puluhan jawapan dia. Okey, kena ikutlah. Okey, tak apa. So ada kawan kita bagi tahu jawapan tadi. Berapa tadi? Siapa dia? Fikri ke bagi tahu? Ha. Dapat 3.58. 1. Satu lagi 0.4189. 9. Okey, baik. Itu adalah nombor apa? Jawapan tu dalam bentuk nombor Perpuluhan. perpuluhan. Jadi saya kata tadi kalau perpuluhan nak kena buat apa? Faktor. Rumus. Tak dapat. Awak kena masukkan rumus. Iaitu rumus yang saya tulis kat tepi ni. Negatif B. Negatif B ke? Yalah, negatif B kan. Negatif B plus minus B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi dengan 2A. Okey. Ni rumus dia. Jangan lupa pula. Jadi nak masuk rumus ni, kita tengok nilai A dia, nilai B dia. Jawapan dah ada dah. Okey, tadi jawapan dah dapat dah. Awak tadi X sama dengan tadi apa jawapan? 3.5811. Satu lagi X sama dengan 0.4189. Ni awak dah dapat jawapan dah. Tapi awak mesti masukkan nilai negatif B tu, iaitu negatif 8 tambah tolak B kuasa 2 saya negatif 8 kuasa 2 tolak 4. A saya adalah 2. C saya adalah 3. Ini bagi panjang. Tutup semua. Jangan pendek pula. So, 2. A saya adalah 2. 2. Awak akan dapat markah penuh kalau awak buat macam ni. Ni full mark ni. Walaupun kita dah dapat jawapan, tapi kita kena tulis rumus itu. Dan awak nak dapat markah penuh untuk rumus itu, awak mesti masukkan nilai yang betul. Mesti nilai A awak tu betul, nilai B awak tu betul, nilai C awak tu. Contoh macam kat sini, kawasan ni, selalu orang salah. Sebab rumus dia negatif B. Ada orang akan buat negatif 8 terus. Dia buat tu negatif 8 je. Salah lah. Sebab rumus tu negatif. Negatif ni memang kekal ada. B tu pula sekarang adalah negatif 8. Nampak? Negatif 8 ni. Jadi, yang ni awak nak salah ni. Okey. Jadi saya harap awak tak melakukan kesilapan yang sedemikian lah. Okey, rugilah. Okey, dah dapat markah susah buat mistake macam ni pula. Jadi tak perlulah buat mistake macam ni. Jadi kita tulis rumus, kita masukkan nilai yang betul. Kalau B dia negatif 8 lah dia. Okey. Negatif yang kat situ plus minus tu biar je. Tu memang rumus asal. Jawapan awak dah dapat, tapi saya dah kata tadi kita bukan nak cari nilai X mata-mata, kita nak cari koordinat. Jadi kita perlukan dapat nilai Y. Okey, nak masuk nilai Y, awak terus je masuk nilai yang awak dapat ni ke dalam nombor 1. Okey, sebab kita punya persamaan adalah Y sama dengan 3 tolak X. Okey, jadi Y sama dengan 3. Kita masuk yang pertama iaitu 3.5811. So kita dapat berapa? Dapat negatif 0.5811. Okey, satu lagi Y sama dengan 3 tolak X juga. Jadi Y sama dengan 3 tolak 0.4189. Jadi Y sama dengan 2.5811. Maka dengan ini koordinat dia adalah satu adalah X dia adalah 3.5811. Satu lagi adalah negatif 0.5811. Ini adalah koordinat yang pertama. Dan satu lagi adalah 0.4189. Satu lagi 2.5811. Jadi bentuk koordinat ni mesti ada koma, mesti ada kurungan. Tu bentuk koordinat. Persilangan titik. Kalau awak test ni, cuba awak buat lagi. Cuba masukkan dalam desmos.com. Tengok dapat jawapan betul ke tak. Okey, saya nak awak buat. Okey, sebab masa pun dah habis.
Lepas ni ada kelas apa pula? Awak? BI. BI Cikgu Yusrizal ke? Ha. Dia buat Google Meet juga Tak. Dia Tak. buat apa? Dia bagi modul. Oh, dia bagi modul. Okey, tak apalah. Okey, sekarang ni awak apa perasaan awak hari ni, kelas saya hari ni? Terus terang. Tak faham ke? Tension ke? Ataupun merindui kehandsoman saya ke? Rindu cikgu, rindu. Tu kan? Dengar suara macam ni tak best tak? Oh, tu lah. Sebab tu saya kata dah banyak kali dah hari tu kita kena menghargai waktu-waktu di sekolah. Sekarang ni nak buat macam mana? Inilah keadaannya, jadi kita kena hadapi jugalah. Ini cara kita belajar. Alright. Nurul Hasanah cakap takut ni apa? Apa maksudnya? Tak rindu ke kehandsoman saya? Takut. Bukan Hai. pasal BI tadi. Oh, pasal BI tadi ya? Okey. Jadi sekarang saya nak awak buat kerja rumah sikit lah. Iaitu bukan banyak pun. Yang B ni, soalan B ni, kan saya kata kat awak saya insaf nanti nak write banyak-banyak. B ni satu, D ni satu. Boleh? Boleh. Dua saja. Cuba buat. Okey, yang ini tak payahlah EF ni. Lagi banyak pula. Kelas yang akan datang kita akan buat yang ini. Bila kelas yang akan datang tu? Besok ke? Lusa. Lusa. Lusa kita akan belajar latih diri 3.5. Okey, dan mungkin kita akan tamatkan tajuk ni lah hari Rabu Rabu ni. Ya, Rabu ni kita akan cuba habiskan semua tajuk ni. Okey, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kehadiran selepas kelas ini. Okey, so see you guys. Esok pun ada kan? Esok untuk maths kan? Ya, esok untuk maths. Jadi kita jumpa untuk kelas esok untuk maths. Okey? So, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Go. Assalamualaikum. Ya.